Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil. Kaedah kedua ialah kaedah menyatukan dan menyesuaikan dua hadis yang bercanggah. Minggu lepas dia bawa mari dua hadis yang masing-masingnya bercanggah. Hadis mengenai apa? Mengenai dengan berbekam. Hadis mula-mula dia sebut batal puasa kalau berbekam. Hari hadis kedua dia kata tak batal. Jadi bercanggahlah dua tu. Jadi minggu lepas kita bincang nak buat guano kalau hadis tu bercanggah. Cara pertama ialah ada hadis yang nasikh, ada hadis yang mansukh. Maknanya ada hadis yang membatalkan hadis yang dulu. Kalau ada hadis dulu tu kata batal puasa kerana berbekam, dianggapkan hadis kedua tu yang kata tak batal tu dia memansuhkan ataupun membatalkan hukum hadis yang mula-mula. Itu cara pertama. Kaedah kedua, menyatukan dan menyesuaikan dua hadis yang bercanggah. Dia tidak membatalkan hadis. Bukanlah satu hadis membatalkan hadis lain. Mengikut cara pertama. Cara kedua ni, dia cuba sesuai. Cari makna jalan tengah antara dua hadis tadi. Kaedah ini tidak memansuhkan mana-mana hadis sahih tersebut. Tidak supaya hak mula-mula dulu. Mari hadis ni dia batal hadis hak dulu. Tapi dak, ni dia gabung dua-dua serta menyesuaikan supaya kedua-duanya boleh diguna pakai. Itu dia. Boleh kita guna dua-dua. Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat hadis yang menunjukkan berbekam tidak dilarang kecuali dibimbangi melemahkan badan. Dia tak larang. Nak bekam dalam bulan puasa ni dia tidak larang. Tapi apa yang dia sebut sini, janganlah bekam tu menyebabkan lemah tubuh kita. Tak tahulah kalau orang biasa bekam, lemah sungguh ke tak? Lemah ke bekam? Letih kalau bekam. Lepas bekam lagi mana berasa? Letih. Tak gaji bekam. Jadi sebagaimana Anas Ibn Malik. Jadi Nabi tak sibuk itu kalaulah dengan sebab bekam tu jadi lemah tubuh. Jadi mari pula hadis ni bila Anas ditanya, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim? Qala la illa min ajli ad-dha'fi. Adakah kamu menegah perbuatan berbengkam bagi orang yang berpuasa? Anas menjawab, tidak, kecuali kerana melemahkan badan. Orang tanya Anas ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling muda sekali. Jadi orang kedian hak tak dia jumpa dengan Nabi ni, maka sahabatlah tempat dia nak tanya hukum hakam, pasal dia kira sahabat ni orang hak mengaji dengan Nabi, orang yang lebih halim. Maka pada masa tu orang tanyalah Anas, tak boleh kau bekam ni? Dia kata, mu tak siwi kau orang bekam ni. Jadi Anas pun jawab, tak, dia kata, kecuali kalulah bekam tu menyebabkan lemahnya tubuh badan. Hak tu tak boleh lah bekam dalam puasa. Kefahaman sahabat menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak melarang berbekam walaupun terdapat hadis sahih yang melarang berbekam ketika berpuasa kecuali kerana dikhawatiri melemahkan badan. Situ je. Rupa-rupanya hak Nabi marah tu tak siwi bekam tu bukan
semata-mata bekal tu tak boleh dak. Tapi dia tak sibui kerana dia takut berbekal tu menyebabkan lemah tubuh badan. Situ duduk. Selain itu terdapat satu hadis yang menjelaskan lagi hukum berbekam ketika berpuasa seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hijamah lis-shaim wa anil muwasalah wa lam yuharrimhuma ibqa'a ala ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang bagi orang yang berpuasa berbekam dan menyambung puasa, kemudian baginda tidak lagi melarangnya selepas itu ke atas para sahabat. Baik, jadi kaedah fiqh pula menyatakan bahawa puasa terbatal dengan sebab sesuatu yang memasuki perut, bukannya sebab sesuatu yang keluar. Ini dari segi kaedah. Perkara yang berlaku atas tubuh badan orang puasa tu, ala masuk tak apa. Ala tubik tak apa, masuk tak boleh. Masuk makan ni tak boleh. Kalau tubik tak apa. Jadi bekal ni muka toreh darah buat tubik. Lain pada ambil darah buh dari tubuh. Nampak situ tak? Jadi kalau menurut kepada kaedah ni, tak ada sebab lah bekal tu boleh jadi batalnya puasa. Sebab bekal-bekal ni benda halal tubik. Hak puasa tak boleh benda halal masuk. Nampak tak dah? Supaya kalau kita luduh air liu, buing ke apa, tidak ada batal halal tubik. Cuma kalau ambil air buh dalam mulut ataupun isap air dalam hidung, tu batal lah. Halal tubik tak apa. Okey. Kalau tidak tak boleh. Ini dia akan bincang berlakon. Perkara-perkara yang tidak batal puasa ni akan ada depan. Kalau tak ada ni pun kena minggu depan. Dia ada senara dah. Ada apa-apa dekat 20 perkara. Kita akan bincang depan. Berbekam pula cara mengeluarkan darah kotor daripada badan. Maka puasanya tidak batal dengan keluarnya sesuatu. Bukan halal masuk. Waktu tubik. Oleh itu, pendapat jumhur ulama, ramai ulama, majoriti ulama yang mengatakan bahawa tidak batal puasa dengan sebab berbekam ialah pendapat yang lebih tepat. Walaupun ada ulama bagi pendapat berbekam itu batal puasa. Tapi pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahawa tak batal puasa tu lebih tepat daripada hak ulama kata batal. Boleh nampak tu dah. Jadi kita boleh buat kesimpulan kalau orang tanya, biar ingat apabila bekal ni lagu mana? Nak bekal dalam puasa boleh ke tak boleh? Jawab dia boleh berdasarkan kepada ramai pandangan ulama, jumhur ulama. Kalau dia kata ada ulama kata batal, ada betul tapi sikit. Dan pendapat itu tak kuat. Pendapat yang kuat ialah kata tidak batal. Itu kesimpulannya. Ulama juga mengkiaskan amalan berbekam ketika berpuasa dengan amalan mengambil darah, sama ada untuk tujuan rawatan atau derma darah, iaitu tidak membatalkan puasa kecuali jika boleh melemahkan dan memudaratkan badan sehingga menjejaskan puasa. Itu tak boleh lah. Jadi doktor dia tahulah. Jadi kalau kita nak derma darah dalam bulan puasa, tak ada masalah. Situ dah. Hadis 936 menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak. Habis dah cerita bekal, kita nak bincang pula celak mata. Bapa dia bincang celak mata tu dengan puasa. Mata bukan mulut. Gitu kan? Tapi sebenarnya mata tu dia sambung juga dengan mulut, dia sambung dengan perut. Dia sambung dengan mulut, sambung dengan perut lah. Betul tak? Cuba kali kita titik obat dalam mata. Titik obat dia tengok berasa lidah. Maknanya dia ada kaitan, ada hubungan di antara mata dengan mulut.
Betul tak? Kita titik air mu ke apa, kita berasa mu tu pahit-pahit ke apa. Jadi hadis ni pula dia cuba bincang lagu mana orang bercelok dalam puasa. Dia sebut sini Nabi dia dalam hadis ni menyebut Nabi ni bercelok dalam keadaan puasa. Ada hadisnya. Tapi hadis ni hadis dhaif. Semua-semua pun hadis dhaif ni tak boleh nak jadi hujah, tak boleh nak jadi sandaran hukum. Namun demikian, hukum bercelak ketika berpuasa tidak membatalkan puasa. Sama ada celak tersebut sampai ke halkum atau sebaliknya. Jangan ditelan sudah. Betul tak? Jadi walaupun hadis dhaif itu kata lagu mana? Dalam bulan puasa Nabi bercelak. Jadi kalau kita nak ambil hadis itu buat sebagai alasan, sebagai hujah, tu Nabi bercelak dalam bulan puasa tu tak boleh, sebab tu hadis dhaif. Baik. Jadi dia kena cari alasan lain. Bila cari alasan mengikut pandangan ulama, setelah tengok pada hadis-hadis lain, kesimpulannya bercelak dalam bulan puasa tidak batal puasa walaupun masuk pakal lekung. Jadi ni orang panggil dua amalan ni kan. Kita jarang buat belaka dah. Bekal walaupun ada orang kita buat dah lah ni tak ramai dah. Dia hak ni kau tak ramai celak mata. Orang tino je kita kelis celak mata, orang jantan jarang celak mata. Ni. Dia celak mata ni bukan celak mata hak dengan pensil tu tak. Dia celak mata dengan hak debu Mekah tu. Khasiatnya ialah untuk membersihkan mata. Biasanya orang pakai celak ni ketika nak tidur. Titik-titik dia pakai tidur, bila tidur dia bangun pagi tu serbuk dia tu akan cuci mata. Jadi pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, majoriti ulama yang mengatakan bahawa tidak batal puasa bercelak tu. Jumhur ulama ni maknanya daripada ulama-ulama mazhab Hanafi dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dan Hambali pula berpendapat bahawa bercelak boleh membatalkan puasa jika sampai ke halkum. Ini pendapat Maliki dan Hambali. Ulama-ulama yang duduk Mekah, duduk di Madinah. Tu mazhab Hambali lah tu. Hak Maliki ni ada di Mesir, setengah di Mesir, di setengah-setengah negara Arab lain. Bagi ulama-ulama mazhab ni, dia kata kalau pakai celak mata berasa dilekung batal. Itu pendapat ulama dia. Tetapi jika tidak sampai ke halkum maka tidak membatalkan puasa. Jadi sini kita tengok ringih hak mazhab Syafi'i pula. Mazhab Syafi'i dia kata tak batal. Dalam hal ini pendapat jumhur ulama lebih tepat. Dah dua pendapat tu. Mazhab Hanafi dengan Syafi'i kata siapa lekung pun tak batal. Ada pun mazhab Maliki dengan Hambali pakai celak tu boleh, tapi nak ke siapa pakai lekung berasa celak tu pakai lekung maka batal. Pas nak pakai hak mana dua-dua ni dari segi kaedah boleh pakai kedua sebab pendapat ulama belaka, tapi hak gagah, hak tepat ialah pendapat yang jumhur ulama tadi. Hak mana jumhur ulama tadi? Mazhab Hanafi dengan Syafi'i, mazhab kita. Lagu mana hukum dia? Tak batal. Bolehlah. Itu dia kesimpulan dia. Maka kita nak tengok pula hadis, 3 hadis ni. 937, 938 dan 939. Kita baca sekali sini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang lupa bahawa ia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya. Kita baca hadis ni boleh faham tidak?
siapa dia pergi makan dalam bulan puasa, bukan kerana lain, tok ingat. Bukan, walaupun banyak, habis pinggir, habis batang roti, kata. Habis roti canai sebutir, dah tok ingat. Tapi janganlah buat-buat tok ingat sungguh. Cuma jarang berlaku. Ingat, kalau siapa dia tak ingat sungguh, tiba-tiba pergi makan dalam bulan puasa, tu rezeki. Tuhan sengaja beri rezeki ke dia. Yang cara nak jadi lagu tunya. Kita kalau boleh, hak kita naknya, kalau boleh tak ingat tiap-tiap hari tak apa. Kau mana balik. Kalau dengar kau cerita hak Ustaz Azhar buat 30 hari dia tak ingat sehari habuk. Lagu mana sah puasa. Bangun pagi dia kata dia duduk bergoreng mie soklam dia tu. Makan kenyang. Puasa ni gua nak makan. Tak ada apa-apa, tak apa. Pasal tak ingat. Tengok hari kan menanuk pula dah tu. Makan apa? Sudah makan. Kita puasa. Tak ingat. Tak apa. Betul? Buat air ke apa, makan roti canai pula. Tak ingat pula. Puasa. Tak apa dia kata. Lepas tu dia kata, duduk tiap-tiap hari sampai 30 hari lagu tu. Hukum dia ke apa? Tak apa. Nak royak hukum tapi tak jadi lagu tu sekali pun tak. Ada siapa dia pernah jadi tak ingat? Tak, Tuhan ingat. Sebab apa? Kalau Tuhan tak ingat tu, maknanya dalam hadis ni sebut rezeki ni. Rezeki dia tu. Cuba tengok. Walil hakim man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Al-Hakim meriwayatkan dengan lafaz barang siapa yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan dengan sebab terlupa, macam tadilah, pergi makan tak ingat dalam puasa, maka tidak wajib qada ke atasnya dan tidak juga dikenakan kafarah, tak ada kena denda apa. Gapo dia? Rezeki dah tu. Sebab tu katanya bila rezeki ni payah nak sepak. Betul tak? Payah nak jadi. Dia ingat semua. Pagi hari dia ingat dah. Kita kalau boleh kan tak ingat. Biarnya kenyir dulu. Makan roti canai dulu. Minum air teh tarik dulu. Beli segelah dulu. Roti canai 2 butir. Sedawa air. Oh puasa. Tak apa. Hari tu segar kita daripada orang dah. Nah, itu nak royaknya. Tapi jangan buat tak ingat. Kalau buat tak ingat batal lah. Hadis 939 pula. Kita baca 3 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zarahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada' rawahu al-khamsah wa Ahmad wa Daraqutni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang termuntah maka tidak wajib qada baginya, dan barang siapa yang sengaja muntah maka wajib qada ke atasnya. Hadis ni jelas. Tak payah ulah dah. Nabi sebut kalau muntah dengan tak sengaja dia panggil termuntah. Kita lalu tengok benda loyo, tengok muntah kucing, tarik kucing. Jenis orang ni dia mudah ngem. Dia tengok muntah kucing tu dia pun muntah dia. Hak tu dia panggil muntah tidak sengaja. Tapi kalau dia muntah sengaja, lagu mana muntah sengaja? Dia gejolok. Dia gosok gigi, dia jolok tu. Muntah. Nah. Hak lagu tu batal. Ni kita nak bincang 2-3 hadis tadi. Hadis-hadis tersebut menerangkan tentang hukum makan dan minum serta muntah ketika berpuasa. Hadis pertama 937 tadi menjelaskan bahawa sesiapa yang makan dan minum ketika berpuasa dengan sebab terlupa, maka puasanya itu tidak batal, malah wajib meneruskan puasanya. Tak boleh kata tak teringat, tak sepuasa lagi ni kita ganti. Tak boleh, dia makan tu haram. Hak dia makan atau ingat tu tak apa, hak tu tak haram. Puasa pun tak batal. Tiba-tiba bila dia tak reti hukum, dia tak ngaji, dia kata tak ingat sana pergi makan, batal dalam puasa, padahal tak batal dah. Dia pun makan lah, dah batal, dia kata
kita qada lah. Dia kata lepas raya ni makan dah. Dia kata dah punuh-punuh. Dah puasa hari ni. Hak makan tu haram. Tu dia kena ngaji je. Tapi semua orang tahu dah. Kalau makan tak sengaja ni, tak batal puasa. Tapi bila-bila kita kata semua tahu pun, ada hak tak tahu dah. Kalau hak tak tahu ni lah. Benda-benda yang daruri dalam kaedah ilmu ni dia ada dua. Ada benda yang dia panggil daruri. Daruri ni maknanya benda tak boleh tidak. Mesti kena tahu. Supaya hukum tadi lah. Hukum puasa ni hukum daruri, hukum kena tahu. Baik, hukum daruri ni bila kita buat benda, dia boleh dua nyakit. Pertama berdosa kerana buat, yang kedua berdosa kerana tak ngaji. Tidak ambil tahu. Tak? Supaya kita buat benda yang semua orang tahu. Tapi kita tak tahu tu, kawan tak tahu, tak boleh. Dia ada benda-benda yang daruri, benda yang wajib kena tahu. Betul tak? Bab semaya. Benda yang membatalkan semaya itu wajib kena tahu. Tiba-tiba dia pergi buat. Dia pergi sujud, dia tak diri kaki. Ni. Dia duduk dengan belakang kaki. Dia tak diri kaki. Tak boleh kata, kawan tak tahu. Tak boleh lah, kena tahu. Mu buat apa tak ngaji. Ini pasal perkara ni perkara daruri. Jadi bila dia semaya, kaki dia tak akak. Nombor satunya, batal dah semaya dia. Bukan sekat batal, dia berdosa pula. Sebab dia tak tahu. Sebab tu orang nak ngaji fardu ain. Ada pun benda-benda yang besar. Benda yang tak wajib tahu. Tidak tak wajib tahu, tidak daruri dia panggil. Orang tertentu je tahu. Hak benda ni tak apa. Tidak daruri. Gapo dia? Contohnya, hukum bagi saka. Tak ada orang tahu. Cuma ni pasal dia fardu kifayah. Dia kena ada orang, ada satu tempat. Kita kata di Pasir Mah ni, Tok Qadi lah. Tok Qadi memang dia reti. Tok Qadi ni, dia wajib dia kena tahu. Saka sebab orang nak jembur dia. Orang nak jumpa dengan dia, nak bagi saka. Rakyat kampung umat Islam ni, kalau tak reti bagi saka, tak berdosa. Pasal apa? Bukan benda daruri. Boleh faham tu dah? Gapo daruri tu? Benda tak boleh tidak kena tahu. Bak semaya, bak puasa. Tu dah? Okey. Ini menunjukkan puasanya masih dikira sah dengan syarat setelah tersedar daripada perbuatan tersebut hendaklah berhenti serta-merta daripada makan dan minum. Teringat tu hak dalam mulut kena kehek. Gaya kata sayang apa habislah sepinggir ni ada sikit lagi. Batal lah tak? Haram dah tu hak makan hal lepas pada tu. Makan duduk tengah kunyah tu nak habis dah basi sepinggir, tinggal 2 kali suak lagi. Duduk tengah kunyah tu tengok puasa. Gapo perlu kita buat, dia kena kehek. Kehek hak tu basuh. Hak dekat gigi pun kena buang habis. Kena tahu. Tak boleh buat air sayang ke nasi perhabis-perhabis lah. Hak perhabis lah tu jadi haram. Nampak tu dah? Hal ini bermakna setiap amalan bergantung kepada niat. Bapa yang tak ingat pergi makan tu jadi tak batal, tak berdosa. Sebab apa? Sebab tidak niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan bergantung pada niat. Inilah kita duk mengaji hari satu tu kaedah. Kaedah fiqh dia sebut al-umur bi maqasidiha. Setiap urusan tu dia bergantung kepada niat. Sama-sama makan nasi dalam puasa. Hak seorang tu tak batal puasa dia sebab dia bukan niat nak makan. Dia tidak niat. Tidak niat, apa orang panggil tidak niat nak batal puasa. Dia tidak niat nak lawan. Orang kata tak boleh makan dalam bulan puasa. Dia bukan niat dia nak lawan. Hukum tu tak. Maka tak berdosa dia dan tak batal. Dia makan dengan tak ingat. Tanpa niat lah orang panggil. Hak orang makan betul sing ni. Besok pergi cari tempat, pergi beli nasi-nasi yang Cina jual tu.
Makan tu, hak tu berdosa, batal puasa sebab apa? Hak tu niat benar. Niat nak makan, niat nak batal puasa nak tu. Hak saat ni dia tidak niat. Tak batal puasa. Apa beza mana? Sama-sama nasi, sama-sama kenyir, sama-sama makan. Beza duduk mana? Duduk di niat. Nampak tak? Hak tadi dia makan tanpa niat. Tidak niat nak batal puasa. Inilah dipanggil innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dengan boleh juga puasa sunat pun boleh kalau kita niat kena berhenti juga kan, tidak batal, tapi kalau kita makan tidak haram lah. Okey, nampak tak? Hal ini bermakna setiap amalan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah terhadap hamba-Nya. Tengok ni. Tuhan ni kan buat kemurah dia. Kalau tak ingat dia tidak cah. Kalau benda berdosa buat dengan tak ingat dia tidak cah dosa. Tak teringat nak sembahyang. Kabar-kabar habis waktu tak sembahyang lagi. Dia nak berlaku tak ingat sembahyang gapo dia. Mai iso. Kita biasa sembahyang iso awal waktu semua mari Jumaat dah. Tiba-tiba hari tu kita pergi belunga dik tubik. Tubik tu pergi besar tak teringat langsung. Kelik-kelik kita tak biasa. Sembahyang pukul 10 kelik mana-mana kita biasa tubik lepas isya dah. Tertidur. Ingat-ingat bila pagi esok baru ingat. Dosa ke tak dak? Cuma wajib qada. Nampak dari situ. Sebab apa? Tuhan tidak cah. Apabila kita tak ingat ataupun tertidur. Noyak baik. Itu orang panggil sifat pemurah Tuhan. Kalau manusia kita royak tak ingat. Kita ingat, kita kata tertidur. Dia boleh terima, dia tak boleh terima. Acubah kita. Guana hari ni siapa mari lewat dia tanya. Oh, tak sedar tidur. Dia akan marah lagi. Tak boleh kira kalau dia kata. Tak boleh suruh orang gerak. Dia tahu dah kita tidur, tak kau cijang dia kata. Tak set dia telefon. Dia tanya lagi dah. Tuhan dia tak tanya dah. Dia boleh terima dah. Asalkan betul-betul tertidur sungguh. Tak ingat sungguh. Manusia tak boleh terima tak ingat. Bapa tak buat, oh tak ingat terlupa ni sorry boh, teringat. Oh dia tak terima kena kuat beken. Saya tak boleh terima. Ingat tak ingat, saya nak benda ni ada. Tengok dah. Tapi dok ni nak ayat Tuhan ni sifat pemurah terhadap hamba-Nya. Maka Allah memberikan kelonggaran kepada hamba-Nya dengan menganggap hal ini sebagai rezeki. Maknanya kalau kita tak teringat makan dalam bulan puasa tu dia kira rezeki Tuhan kepada kita. Itu kata ya payah nak boleh ni. Rezeki sepak ni payah nak boleh. Memang payah nak boleh sungguh. Kita duduk puasa tak tahu berapa 40 tahun dah. Acu cari tak boleh sehari 2 hari hok tak ingat puasa. Ada? Dah, nak rezeki sepak ni payah nak boleh. Tak apa rezeki dah tu. Tapi nak kata tiap-tiap tahun jadi lagu tu tak jadi dah. Pak kita nak kalau boleh tak ingat semua. Nak selama mana? Kalau boleh 30 hari tak ingat nak. Bagaimana dah? Hari pertama puasa tak ingat, 2 puasa tak ingat, kenyir semua kita. Apa tak ingat. Yang payah nak boleh lagu tu nya. Lain pada kalau buat lolok tak ingat. Hal ini disokong oleh hadis 938 serta sebuah hadis. Ni tengok hadis dia kata Tuhan beri rezeki. Man akala au syariba nasiyan fala yuftir fa innama huwa rizqun razaqahullah. Sesiapa yang makan dan minum kerana terlupa, maka tidak batal puasanya. Malah ia merupakan rezeki yang direzekikan oleh Allah. Ni ada hadis. Tak ingat pergi makan dalam bulan puasa, Tuhan beri rezeki kita tu. Maksud kita segar. Itu dia. Riwayat At-Tirmizi. Berdoa dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhan aku biarlah puasa bulan ni boleh 15 hari tak ingat tak apa dah.
Minta doa jangan ingat puasa. Ha. Ya. Dia ini masalah niat kita bincang dah baru ni dah. Dia kata kita kadang-kadang kita berasa payah sangat niat ni. Sebenarnya kita kena cek balik. Betulkah aku tak niat? Tak niat sebulan. Tidaklah kena kata nawaitu sauma ghadin tiap-tiap hari. Dia sebut sini kita bangun sahur tu kita niat dah. Kita klik terawih tu misalnya. Kita nak tidur malam kadang-kadang kita terintah. Tidur awal sikit nak sahur esok nak puasa. Dah, terintah dalam hati. Niat dah tu. Orang tino kau, bangun nak sahur dah ni. Bila kita bangun sahur celak mata terintah ke sahur artinya nak puasa dah esok. Niat dah tu. Kena ingat molek. Tidak nanti kau nawaitu sauma ghadin. Niat sakit kita ada lintas hati, ada cadangnya nak. Klik terawih kita teringat esok puasa lagi, muka tak raya lagi dah. Malam raya tu baru kita niat. Tak ada dah malam ni tak bangun sahur dah. Tu dia. Jarang orang tak niat, sebenarnya jarang orang tak niat. Sebab niat ni bukan bunyi mulut. Ada dalam hati tu cadangan nak puasa. Apabila berpuasa, orang yang makan dan minum kerana terlupa tidak batal, malah tidak wajib ke atasnya mengqadakan puasa sebagaimana tidak wajib membayar kafarah. Tak kena qada. Tu makan sepinggir tu, teo segelah dah. Tu rezeki Tuhan. Lepas tu, tak kena qada. Boleh percuma. Pahala puasa pun tidak rugi. Supaya. Sebab kita tak bisa. Bukan ikhtiar kita. Hal demikian kerana kafarah. Kafarah ni bayar denda. Bayar dendanya. Lagu mana? Bayar dendanya. Misalnya kalau orang tu. Kita tahulah. Misalnya kalau dia tak qada. Lepas pada setahun. Secupuk tu kan. Tu orang panggil kafarah. Ni tak kena. Qada pun tak kena. Kafarah pun tak kena. Untuk tebus dosa. Biasanya. Pasal apa? Pasal dari segi syariat dia kata. Kafarah ni untuk tebus dosa. Kita buat dosa, Tuhan akan cah kafarah dia panggil, bayar denda. Bayar denda ni dia dua. Pertama untuk menambah kekurangan terdapat dalam ibadat dan nak tebus dosa. Sedangkan kita makan tak ingat dalam bulan puasa, dua-dua ni dak. Nak tebus dosa gapo? Muka tak dosa. Nak tambah kekurangan ke apa? Pasal pahala puasa kita tak kurang. Walaupun makan. Dah sebab makan tak sengaja. Jadi tak kenalah bayar kafarah, tak kena qada. Sementara itu hadis 939 pula menunjukkan bahawa mutah secara terpaksa tanpa pilihan dan kehendak sendiri tidak membatalkan puasa dan disokong oleh sebuah hadis lain. Innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan dosa daripada umatku kerana tersalah dan terlupa dan apa-apa yang dilakukan kerana terpaksa. 3 perkara Tuhan tidak cah dosa atas kita. Nombor 1 kita salah. Nombor 2 tak ingat, terlupa. Dan yang ketiga orang paksa kita. Betul? Okey. Gap lagu mana orang paksa? Dia buh pistu. Dia atas kepala suh minum arak. Minum arak pun berdosa. Membiarkan orang bunuh kita pun berdosa. Jadi kita kena pilih hak mana ringi dua tu. Ringi minum arak. Bukan kata minum arak tu berdosa kecil tak. Nak banding dok dosa minum arak dengan dosa bunuh ni, walaupun kita tidak bunuh, mana kita membiarkan orang bunuh kita ni, besar dosa bunuh. Maka sini kita kena pilih yang paling ringan. Gapo dia? Minum arak. Dosa aku tak kita minum arak tak. Pasal apa? Tak minum mati. Nah. Ini dia panggil darurah. Darurah pekat tinggi ni kalau sampai ke mati. Sebab darurah ni tak nanti ke mati, mudarat ke tubuh badan, pun boleh makan dah benda haram. Macam arak tadi dah.
Contohnya bila kita ni, kalau kita tak makan menyebabkan sakit merana kita, makan ni tak ada kecuali benda haram, maka boleh makan. Betul tak? Ada makan bangkai. Adalah seekor bewok. Tak makan tak boleh. Kita tak tahu mati tak mati, tapi tak boleh celik mata, tak boleh bergerak dah. Tapi bewok ada depan kita, maka boleh kerak-kerak bewok, goreng bewok. Dah makan yang lain tak ada. Pas tak apa kau makan bewok tu. Tak apa. Pasal apa? Darurah. Supaya juga kalau orang paksa kita, pis tu sini. Kalau mu tak minum arak, aku bedil. Kita tak boleh bedil ke bedil ke lah. Kerana hukum tu. Tu orang panggil tak pandai pilih. Kita kena pilih keadaan darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Tu kaedah dia. Bila keadaan terdesak, benda haram jadi haram. Haram kan makan bangkai? Ia haram. Tapi kan terpaksa jadi haram. Haram ke minum arak? Betul tak? Haram. Tapi kerana terpaksa maka jadi haram. Situ dah. Itu kaedah dia. Bunyi loceng dah tak? Perhabisin dah. Akan tetapi jika sengaja melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan muntah, seperti menjolok tekuk dengan jari dan seumpamanya. Gosok gigi lah nak suruh bersih dah dalam puasa. Jolok juga pakai dalam tu. Tiba-tiba tu muntah. Hak makan saus tadi tubik. Maka puasanya batal. Tetapi bila batal wajib kena qada. Tapi kalau sekiranya dia tu muntah tidak sengaja, macam sebut contoh Hawa tadi. Dia jenis orang jenis dia mudah berasa sensitif lah, dia mudah berasa loyo. Dia lalu dia tertengoklah benda kotor, tai kucing ke mutah kucing. Wek dia tu tubik. Mutah dia kerana dia terkelih. Hak tu mutah dengan tak sengaja. Boleh beza dua tu lah. Hak batal lagu mana? Kita gejolok sendiri. Ataupun tidak jolok. Kita tahu kita ni jenis orang yang cepat mutah. Orang royak. Sana tu ada tai kucing, ada mutah kucing. Kita pun tahu, kalau aku pergi mutah aku. Kita tahu dah kalau kita pergi jadi mutah, kita pergi juga. Maka tu juga dipanggil terpaksa. Hak tadi, hak tak batalnya, kita tidak tak tahu ada. Tiba-tiba tertengok. Hak ni pergi pisah tengok. Boleh beza dua tu? Selain itu, para ulama berbeza pendapat tentang hukum suami isteri mengadakan jima dengan terlupa, terpula pula. Adakah ia boleh membatalkan puasa? Terpula. Ini ada dua pendapat. Mazhab Hambali yang masyhur mengatakan puasa itu batal dan wajib membayar kafarah. Kafarah ni puasa 2 bulan dah berturut-turut disamping mengqada puasanya. Okey. Pendapat kedua yang terdiri daripada mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat mazhab Hambali mengatakan bahawa tidak batal. Sama seperti terlupa makan dan minum. Jadi mazhab Hanafi dengan Syafi'i dan setengah daripada mazhab Hambali ni, dia kira hukum serupa. Kalau orang tu dengan suami isteri bersetubuh kerana lupa dalam bulan puasa, serupa dengan makan lupa. Hukum dia sama-sama tak batal. Dah. Tapi mazhab Hambali ada boleh katakan majoriti ulama dalam mazhab Hambali ni, hak duduk sekali dengan Syafi'i ni hak salah satu pendapat je. Jadi mazhab Hambali ni mazhab dia kata batal, tak serupa dengan makan. Dah. Faham mana dua ni? Hak boleh pakai. Dalam hal ini pendapat kedua adalah lebih tepat. Ni, tak batal juga. Asalkan terlupa dikira serupa dengan makan. Okey. Ini perkara yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Hak cikgu